Masa saya semayang, berasa macam berhenti ke, keluar apa-apa daripada air kecil. Adakah kena berhenti? Tak payah berhenti. Berasa macam kecing, tak kecing lagi, teruskan solat. Berasa macam ketuk kalau berasa macam tak ketuk, yang kena keluar sudah kecing. Oh, kecing dah, baru keluar. Berasa macam ketuk kedok lagi. Al-aslu al-adamu, asal belum lagi. Atau kaedah dipakai bakal asli, asal ambil hak asal. Asal masih berwudu. Batu Nabi kata, kalau kamu sedang solat, kemudian terasa sesuatu pada perutnya, jangan keluar dari saf melainkan dengar bunyi atau bau. Maknanya sahih ketuk baru berhenti semayang. Pak setan dia rasa, dia contoh kita macam ketuk dah. Kadang-kadang bukan ketuk, angin daripada usus besar ke usus kecil bergerak. Daripada usus kecil jalan nak menuju ke dubur, di jalan dah batal wudu. Dia batal ni keluar dah. Nampak? Keluar dah baru batal. Keluar dah air kecing baru batal. Keluar dah tahi baru batal. Keluar dah angin baru batal. Keluar dah darah baru batal. Jadi berasa macam ketuk. Jangan, Nabi kata, sampai kamu mendengar bunyi. Bom bunyi. Ketuk tu. Ni mok, dok lagi kau. Dok kogok mok. Kalau mak ayah mati, kita mestilah cium jenazah arwah mak ayah. Betul tak? Air mata tak boleh jatuh sikit pun ke muka jenazah. Sebab apa? Ada orang kata kalau kita cium mak ayah kita, air mata kita tak boleh jatuh atas mayat. Dia tanya kita sebab apa? Mu tanya sebab orang yang bagi tahu tu lah. Siapa khabar kamu tak boleh jatuh? Mu tanya dia lah. Mu reka mana air mata tak boleh jatuh? Faham? Tak ada salah. Tak ada salah. Air mata kita najis tak? Tak najis. Jangan jatuh air kencing. Sudah lah kena mayat. Ni duk ikut ni perkataan mengarut. Tak? Duk ikut. Hadis Nabi tak ikut. Lepas tu kita jadi lagu ni. Tak boleh kena air mata. Kucing hitam tak boleh langkah mayat, bangun balik. Nampak? Kucing hitam tu duduk lalu nak pergi dapur. Dia sepak melambung. Apa awak hang sepak dah? Tak boleh ni kalau langkah mayat Pak Long bangun jadi zombie. Faham tak? Ni punya Melayu. Faham? Cerita hadis tak mau dengar. Duk cerita-cerita bodoh lah gitu duk dengar. Faham? Adakah kena ulang semula Fatihah jika bersin atau batuk dalam solat? Dengar baik-baik. Hari itu ada orang kata siapa batuk dalam semayang batal. Siapa yang bersin dalam semayang batal. Perkataan itu batil, salah, tak betul. Yang betulnya perbuatan yang membatalkan solat ialah perbuatan ikhtiariyah. Perbuatan manusia ada dua. Satu dipanggil ikhtiariyah, kita sengaja buat. Satu lagi perbuatan dipanggil iktirariyah, yang tidak sengaja. Perbuatan tidak sengaja ini seperti bersin, seperti batuk. Faham lagi? Perbuatan ikhtiariyah yang batal ini sengaja batuk. Dia tengah semayang, tengok awet lalu mengeluarkan bunyi, dah, batal tak? Sengaja batal. Tapi kalau terbatuk, tidak batal. Cuma jika kita batuk di tengah ayat, menyebabkan bunyi ayat itu rosak, wajib diulang akan ayat daripada awal ayat sampai ujung. Contoh ayat yang kedua, ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ayat yang keempat surah Fatihah. Okey. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ada tak turun daripada langit itu maliki yaumiddin? Ada gitu? Tak ada. Maka yang kita wajib baca Fatihah seperti yang turun daripada langit. Faham lagi? Yang turun dari langit itu Maliki Yaumiddin. Maka ulama kata wajib kena ulang ma semula sampai din. Kerana tengah tadi ada batuk, rosak bunyinya, maka wajib kena kata semula Maliki Yaumiddin. Tapi kalaulah
pada permulaan ayat sebelum mula lagi atau penghujung ayat, tak mengapa. Contoh, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu, tak apa sambung. Kerana dia batuk pada bukan ayat. Faham lagi? Baik. Apakah amalan yang terbaik untuk si mati apabila ada ahli keluarga kita telah kembali ke rahmatullah? Bila ayah kita mati, mak kita mati, apakah amalan terbaik? Maksudnya selepas kita selesaikan dia lah. Mandi kapang sungai tanah, susah dah. Apakah amalan yang terbaik? Nombor 1, kita berdoa. Okey, jangan doa sekali. Ramai anak-anak dia doa sekali, masih hati dia. Lah ni dah doa dah kaya dia. Dia doa ke bini dia. Faham lagi? Betul tak? Hari-hari. Tiap-tiap lepas sembahyang, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, ampunkan bagi dosaku ni dan bagi ibu bapa. Dan kasihanilah kepada keduanya yang sekarang berada di alam barzakh. Sebenarnya mereka sangat kasih kepada aku ketika aku masih kecil dahulu. Faham? Jangan tinggal. Bukan sampai sejam, 5 kali sehari. Kemudian kita selalu istighfar. Mohon ya Allah, ampunilah ibu bapa. Faham lagi? Minta Allah ampunkan dia. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Orang yang Allah puji ialah golongan yang sentiasa berkata begini: wahai Tuhan kami, ampunlah dosa kami dan segala dosa-dosa orang tua kami, nenek moyang kami yang telah terdahulu daripada kami sebelum ini. Mereka gidah. Faham lagi? Yang ketiga, kita hubungkan, berkawan, sambung silaturahim, ataupun kita ziarah orang-orang yang baik, jadi sahabat, kawan rapat ibu bapa kita dulu. Ayah kita dulu baik sangat dengan Pak Soh. Faham lagi? Maka kita pergilah sekali jumpa Pak Soh, atau onde-onde lagi Hafik sambal. Faham lagi? Itu cara dia. Kemudian sedekah. Seorang perempuan datang, ya Rasulullah, inna ummi qad matat atasaddaqtu anha ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal dunia. Boleh tak aku bersedekah untuknya lah, maksudnya. Nabi kata na'am. Na'am, boleh. Boleh. Dalam hadiah lain, syakir mak, beri orang minum air. Niat ini sedekah daripada ibu bapa. Kalau dia ingat mudah, kedai kopi ya. Pergi kedai bagi. Token kira belanja, kira suti kedai. Kedai sini berapa sen Ada 60 ya, maknanya makan bagi. Si minyak, si kapit lah. Inolek 30 ya. Ada kedai duk semua setiap kedai 29 ya. Dalam hati dia ini sedekah daripada ibuku. Faham lagi? Apa ada beberapa ekor anjing di kawasan perumahan. Ada yang beri makan, yang buatkan jiran pandang serong pada yang beri makan. Baik. Dia kata di kawasan perumahan ada beberapa ekor anjing. Maksudnya anjing lah, bukan ekor dia. Anjing tu. Contoh 3 ekor anjing. Ada setengah orang, dia bagi makanan ke anjing tu. Dia beri nasi kapit kuah. Contoh, anjing tu makan lah. Ada orang pandang serong, dengar baik-baik. Anjing ini ada yang boleh, ada yang tak boleh. Sebab tu kita kena hadir majlis ilmu. Kita dengan anjing, apa yang boleh, apa yang dilarang. Kita bukan saja anjing, kita dengan orang perempuan, orang bukan mahram, apa yang boleh, apa yang haram. Kita dengan orang kafir, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Tu belajar. Jadi anjing ni ada yang boleh, ada yang tak boleh. Apa yang boleh, beri makan, boleh. Faham? Seorang perempuan di kalangan Bani Israel, dia ni bukan berzina, pelacur. Berzina ni sekali-sekala, lepas giang. Pelacur ni kerja dia hari-hari berzina. Faham tak? Cari duit. Berzina mana pelacur lebih berat dari berzina. Okey, kerana profesion dia gitu. Dia lalu kot telaga, dia tengok ada seekor anjing berpusing. Kerana terlampau dahaga nak ambil minum air tak sampai. Dan lidah ni jatuh ke tanah. Lalu perempuan itu ambil kain selendang dia, ikat pada kasut dan cebok air beri minum. Nabi cerita lalu Allah ampunkan dosa dia berzina selama ini. Menunjukkan binatang boleh kita beri makan, termasuk najis mughallazah seperti anjing.
Yang haramnya ialah kita ambil anjing, kita buatkan sebagai binatang tidak najis. Tak, dengan peluknya, dengan ciumnya, dia buat macam kucing. Atau dibela dalam rumah. Itu haram hukumnya. Tak boleh. Nabi kata siapa yang bela anjing dalam rumah sebagai binatang jinak, binatang kesayangan, padahal bukan anjing berburu, bukan anjing jaga kebun, bukan anjing jaga tanaman, maka sehari pahala dia hangus sebesar gunung Uhud. Kalau macam kita ni tak payah bela sehari lah. Setengah hari habis lah pahala. Faham tak? Pasal pahala kita bukan sampai gunung pun. Betul tak? Sehari segunung Uhud hangus. Jadi kalau beri makan tak ada masalah. Tidak ada ulama kata haram beri makan anjing. Cuma jika kita beri makan dia jadi berkeliaran ramai, menyebabkan najis banyak berselerak di situ, maka tak boleh. Jangan beri makan di situ, di tempat yang jauh. Okey, asal beri makan tidak salah. Tapi tak perlu dukung. Ni zaman penuh fitnah. Nak pakai tudung, pakai jibab, pakai apa? Dukung babi, sayang-sayang. Alah, sayang-sayang. Faham? Nampak? Kenapa? Kerana dia lebih pandai daripada Nabi lagi. Faham? Dia rasa dia lebih pandai pada Allah. Saya menjadi makmum dari takbir pertama sehingga tamat solat. Soalan saya pada rakaat yang 3 ke 4 saya tak sempat habiskan Fatihah. Terus saya rokok bersama imam. Adakah saya kena tambah rakaat? Atau imam tanggung Fatihah saya? Begini, kalau awak naik rakaat yang ketiga, tertinggal daripada imam, tak ada ruang yang cukup untuk habiskan Fatihah sebelum imam rakaat, juga dikira masbuk pada rakaat ketiga. Kerana masbuk tidak mesti rakaat pertama. Dia boleh jadi pada setiap rakaat. Faham lagi? Jadi kalau awak sudah dihukumkan masbuk, baca sekadar mana dan imam rakaatlah. Tapi kalau awak naik bersama dengan imam, rakaat ketiga, awak duk nengung, duk mikir mana aku ni. Duk ingat baca Fatihah. Faham? Itu tidak masbuk. Wajib kena baca sampai habis. Imam rakaat ke apa, jangan cara habiskan Fatihah. Kenapa? Awak bangun tadi bersama imam rakaat ketiga, awak ni muwafiq. Apakah hukum bela lembu, kambing, ayam, itik tidak dibuh dalam kandang masuk rumah orang? Ada 4 lembu mana ni? Biarlah dah. InsyaAllah kita perjelaskan. Tak usah gaduh nak balik lah. Nah, kita balik rumah kita gitu kau. Boleh sudah pukul 12 malam ni? Boleh? Setuju? Kamu tunggulah, aku lagi. Jadi lembu, ayam, itik dah bola guk, dah bola kandang. Faham? Jadi masuk dalam rumah orang, apa kau hukum ni? Kalau kita bela kambing, tak wajib bola guk. Faham? Sini panggil kandang ke guk? Kandang? Oh, samsing. Gua Terengganu panggil guk. Faham? Guk kambing. Kalau lembu kandang. Kalau kambing guk. Daripada guk ni lah orang putih tahu bahawasanya itu kambing. Jadi asal guk ni bahasa Terengganu. Orang Terengganu orang putih mari tahun 1865, siapa tengok di patah ketek, dia nampak binatang kambing, tak je tengok lagi. Nampak? Dia pek dengan perahu dia sampai bira patah, tulang orang kampung kata. Nampak? Suruhlah guk. Jadi dia pun bawa guk. Padahal kandang. Dia bahang guk dah. Pas ni dia salah. Faham? Okey, jika kita bela lembu, wajib dah ubur dalam kandang? Tidak wajib. Jika kita bela kambing, wajib dah letak dalam guk? Tidak wajib. Jika kita bela ayam, itik, wajib dah ubur dalam sarang? Tak wajib. Dalam gebang? Tak wajib. Tidak wajib. Apa hukumnya lembu kita berjalan-jalan masuklah kampung pergi bandar? Harus. Faham? Dia kata tak boleh, memudaratkan. Kalau lembu dia tidak memudaratkan, tak ada masalah. Lembu dia kalau berjalan, duduk tengah jalan, orang tak langgar, semua duduk tepi jalan. Kalau nak melitah, hijau baru litah. Kalau nak berok, balik berok kampung.
Kalau lembu gitu harus. Yang kata tak boleh, yang kata haram, yang kata makruh ini, lembu dia tu memudaratkan. Faham lagi? Bila kita lepas makan tanaman orang, bila kita lepas langgar habis pagar-pagar orang, bila kita lepas mengotorkan permis orang, barulah dilarang. Faham lagi? Jadi lembu kita mengotor dah rumah orang. Kotorlah berok dalam tanah orang, masuk dalam pos kereta orang berok. Tai lembu bukan macam tai cicak. Sebledi kalau berok. Faham lagi? Kalau yang tai cicak lain halus gitu, orang tengok awak deny je. Faham? Jadi jaga dah. Apabila lembu kamu memudaratkan, kamu sudah melakukan kesalahan di sisi Allah dan sisi manusia. Kerana kaedah Islam kita la darara wala dirara. Dan satu lagi kaedah ad-dararu yuzalu. Kemudaratan itu hendaklah kita hilangkan. Makna kawal binatang kamu jangan sampai membawa mudarat. Okey. Apakah ukurnya peniaga makanan kalau nampak kereta besar? Pelik KL, dia cah mahal. Haram ke tak? Ada kau tengok kedai, dia tengok. Kalau orang luar, harga mahal. Dia akad harga. Kalau orang Terengganu sini, orang tu kota Patang, harga biasa. Nampak? Yo, orang Terengganu, pelik Terengganu. TAB orang Terengganu. Bira. Bonek belakang ikat dengan dawa. Faham? Wira, orang cenih 5. Tubik makan pakai. Faham? Kira. RM27.5. Dua orang makan laki bini. Faham? Pergi mari BMW 7 siri. Wish juta balik sama. 999,000 harga kereta. Faham? Depan kedai. Lauk yang sama 44. Ada pasien gitu. Okey. Dia ajar dah pada orang tukang bilang, tukang kira. Nak cara nak untung lebih gini. Bila kira 115 tambah 20 lagi 135. Kira 79. 20 tu haram makan api neraka. Cuba. Jadi jawapan dia haram. Nah, atas darat ni tipu orang. Betul tak? Jangan main. Siapa yang dia berusaha yang haram, jadi usaha dia dengan usaha yang haram itulah dia makan atau beri makan anak bini dia, dia masuk neraka. Kerana daging dia tu kotor. Dalam dunia tak terima semayang. Peniaga-peniaga macam ni semayang sah tapi tidak diterima. Siapa khabar? Sayyidina Abu Bakar kata. Dia kata ke mana? La yaqbalullahu salata ahadikum fi jawfihi haram. Allah tak akan terima satu pun solat yang kamu buat kalau ada harta haram dalam perut. Nampak lagi? Sayyidina Abu Bakar bukan Haji Bakar Paka. Faham lagi? Tu kita tak bimbang tu untuk peraih. Faham? Sayyidina Abu Bakar yang Nabi kata iqtadal lazaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar, lepas aku wafat mu ikut dua orang dulu, Abu Bakar, Umar. Jadi Sayyidina Abu Bakar dia rapat sangat dengan Nabi, siapa dia keluar fatwa, siapa makan haram tak terima sembahyang. Itu dalam dunia. Akhirat Nabi kata kullu lahmin nabata min suhtin fanara aulabi. Tiap-tiap badan yang ada makanan haram duduk dalam dia, masuk dengan tipu harga jual nasi ni, maka layak masuk neraka. Nampak tak? Tapi ada kau budak-budak dia jawab, tak apa, walaupun kita masuk neraka macam Ustaz Kabung Malang, tapi tak kekal. Adalah 10,000 tahun kita duduk dalam neraka, lepas tu kita tubik lah. Memang tak kekal pasal orang beriman, tapi munak 10,000 tahun duduk dalam api, munak. Mengingat api tu benda. Nabi kata narukum hadza juz'un min sab'ina juz'an nar yaumil qiyamah. Api yang membakar di dunia kamu guna ni, hanya baru 1 juzuk saja dari 70 juzuk lagi kepanasan api ni ke akhirat. Sudah gamuk 10,000 tahun nak duduk dalam api, betul kita tu biar ramai-ramai. Tak gamuk. Membalik lagi, membuka api dapur sampai merah tuku,
selok kain, buang luar dalam, duduk 10 saat. Tak usah 10,000 tahun, 10 saat je. Ngetuku-tuku kat ICU. Faham lagi? Betul tak? 10 saat dah ha. Nah, orang kena ezah ha, kena ezah betul. Siapa 5 saat? Ya, setuh, serang. Yamaha lekat keting. Nampak tak? Jadi tattoo. Tak sampai setengah saat. Bolehkah sihir mematikan? Okey. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Kami jadikan kehidupan kita dalam dunia ini dia ada sebab dia. Faham? Dia ada sebab. Apa sebab dapat duit? Saya bekerja. Faham? Cuma pada goleknya kalau kita kerja dapat duit. Tapi ada tak kerja dapat duit? Ada juga. Cuma pada golek bekerja. Apa sebab hilang dah kata lawak? Saya letak obat. Faham lagi? Tapi yang menjadikannya bukanlah apa sebab tadi, tapi musabbibul asbab, iaitu Allah. Jadi kalau Allah izinkan sihir itu, dia boleh memudaratkan. Mudarat itu maknanya melemahkan, menjadikan pengsan, menjadikan rebah, menjadikan sakit, menjadikan lapar, menjadikan bercerai-berai, menjadikan kematian. Biiznillah. Pegang konsep kita, masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendak baru boleh berlaku. Allah yang tak kehendak tak akan berlaku. Walaupun 1000 orang nak sihir kamu, tak akan mudarat jika Allah tidak izin. Okey? Dalam latihan hidup, latihan ikhtiar hidup komando, ada ketika mereka makan binatang yang haram. Contoh makan monyet. Apakah hukumnya? Hukumnya haram lah. Binatang ni ada yang makul, ada yang ghair makul. Belajar. Faham? Pertama dia panggil hayawanun makulun, hayawan yang halal makan. Yang kedua hayawanun ghairu makulin, hayawan yang haram makan. Yang haram makan ini macam makan monyet, makan kera, makan bewak, haram. Sama ada mu berlatih tak berlatih, haram. Nampak? Lepas tu kena baiki balik. Dalam pendidikan komando ni kena baiki balik. Itu latihan. Latihan itu bukan darurah. Yang boleh haram itu ketika darurah saja. Allah sebut dalam Quran, faman ya'turra ghaira baghi wala adin fala isma alaih. Barang siapa yang sudah masuk ke situasi terpaksa, tidak dapat memilih, bukan lakon-lakon, bukan latih-latih. Faham? Tak ada pilihan dah. Nak selamatkan nyawa, bukan sengaja dan tidak berlebihan, fala isma alaih. Kita tinggal untuk baca tayat awal. Rakaat semasa rakaat 3 masa berdiri kita teringat kita tinggal tayat awal. Adakah kita harus turun balik? Jawabnya kalau kita berdiri betul dah, tak boleh turun semula. Kalau turun semula batal. Tapi kalau tak berdiri betul lagi, boleh turun balik baca tahiyat awal sebelum salam sujud sahwi. Mana nak ganti semayang yang ditinggalkan dengan sengaja? Dosa mereka yang meninggalkan semayang. Tinggal semayang ni dosa besar. Sekali satu waktu je, sengaja jadi fasik. Tak sengaja tak apa. Tak sengaja itu apa? Yang pertama ialah tertidur. Yang kedua terlupa. Ada pun sakit, kena semayang juga. Cara orang sakit, cara semayang duduk, cara semayang terletang, untuk orang sakit. Tapi kalau orang tidur tak salah. Dia bukan sengaja tak bangun. Dia tidur semalam pukul 9 malam, pukul 12. Tak, memang dia nak bangun subuh 5.45. Tiba-tiba tengok 9.45. Faham lagi? Tu orang tertidur. Maka Nabi kata, man nama an salatin fal yusalliha iza istaiqadha. Barang siapa yang tertidur dari satu semayang, tertidur sungguh, maka hendaklah dia buat bila dia bangun. Dan ada riwayat mengatakan, man nama man nasiya an salatin fal yusalliha iza zakaraha. Hadiah naik, barang siapa yang terlupa dari satu semayang, maka hendaklah dikerjakan semayang itu bila dia sudah ingat. Faham lagi? Macam mana nak qadha semayang yang ditinggalkan? Qadha tidak ada waktu. Yang ada waktu tunai. Tunai tak boleh ikut suka. Nak mayang subuh dalam waktu lohor tak boleh.
nak lohor nak mayang dalam tu garik dah leh. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang 5 waktu itu atas orang yang beriman ialah kewajipan yang mesti ada waktunya. Tak boleh suka-suka. Ada pun qada tak ada waktu. Faham lagi? Qada tak ada waktu. Qada lohor pas mayang subuh boleh. Qada subuh pas mayang asar boleh. Qada asar pas mayang lohor boleh. Qada lohor pas mayang garik. Qada garik pas mayang subuh. Qada subuh pas mayang isya boleh belaka. Faham lagi? Saya akan bercuti ke Terengganu dari Ipoh 4 hari 3 malam. Hari keempat tu saya sudah check out dan ingin pulang ke Kuala Lumpur. Soalan saya, adakah saya masih kira musafir bermukim Terengganu saya bercuti tersebut? Zaman TikTok daripada Ipoh nak pergi Terengganu, dia nak duduk 3 hari, tapi hari keempat baru check out, baru keluar daripada hotel. Dengar baik-baik. Siapa yang nak musafir perjalanannya 2 marhalah atau lebih, maka perjalanan pergi dinamakan musafir, boleh jamak qasar. Perjalanan balik pula 2 marhalah juga atau lebih, boleh jamak qasar. 2 marhalah ni lebih kurang 85 km hingga 90 km. Daripada Alam Damai ke Kuala Terengganu 450 km. Okey, dah lebih dari 85. Okey, orang sini nak pergi Terengganu, dalam perjalanan boleh jamak qasar. Terengganu balik Alam Damai boleh jamak qasar. Selesai waktu. Okey, nak duduk di Terengganu, siapa yang nak pergi di Terengganu itu selama 3 hari atau 2 hari atau sehari atau seminit saja, dia tetap bernama musafir yang singgah saja. Bila nama masih musafir yang singgah, 3 hari itu, 2 hari itu dia boleh jamak qasar siang dan malam. Okey. Tapi kalau kita nak pergi ke Terengganu, nak singgah itu 4 hari atau lebih. 4 hari atau 5 atau 6 atau 7 atau sebulan atau setahun. Sekurang-kurang 4 hari atau lebih. Bila nak duduk tu dalam perjalanan dari Alam Damai nak pergi ke Terengganu. Nak pergi di mana Datuk? Nak pergi Terengganu, nak pergi rumah ustaz. Lama mana Datuk nak duduk Terengganu? 4 hari. Faham tak? Ada tak hajat nak duduk 4 hari tu? Ada kan? Maka sampai saja di Kuala Terengganu, dia Datuk sudah hilang nama musafir, bertukar nama pemukim Kuala Terengganu, haram jamak, haram qasar. Faham lagi? Okey, cuma hak ni dia tanya hari keempat tu check out, maka hukumnya kira 3 hari saja. Faham lagi? Kerana dia sudah keluar. Dia hari keluar, hari masuk tidak dikira. Baik, dengar baik-baik orang Alam Damai. Siapa nak pergi, saya nak tanya dulu. Kalau kita nak pergi ke suatu destinasi, nak duduk 3 hari saja, masih musafir atau mukim? Jawab. Baru seminit tanya, baru khabar. Musafir lagi. Ingat ingat sampai mati. Nak pergi satu tempat, nak singgah 3 hari atau kurang, masih musafir. Bila masih musafir, boleh tak jamak qasar? Boleh. Kita nak pergi ke satu destinasi 4 hari atau lebih, sampai saja di tempat itu, kita musafir atau mukim? Mukim. Boleh tak jamak qasar? Tak boleh. Satu lagi rahsia nak khabar. Macam mana nak kira 4 atau 3 itu? Malam ni dapat. Okey. Maksud 4 atau 3 itu tidak termasuk hari kita pergi atau hari kita balik. Hari yang tak masuk hari pergi, hari yang tak masuk hari balik. Begini. Hari ni hari apa? Ahad. Kita nak pergi Terengganu, hari ni hari Ahad. Contoh, lagi pukul 11 tadi kita pergi. Hari Ahad. Sampailah pukul 11, 1, 2, 3, 4 jam sampai. Maka hari Ahad tidak kira. Yang kira Isnin, Selasa, Rabu. Nak balik bila? Khamis. Hari pergi Ahad, hari balik Khamis, hari duduk Isnin, Selasa, Rabu. Ini dipanggil 3 hari. Faham? Jangan kira dengan hari pergi, nak 3 ni. Jangan kira hari balik. Faham? Hari pergi tak kira, hari balik tak kira. Hari ni Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Ahad tak kira, Khamis tak kira, tinggal apa hari? 3. Musafir. Faham? Tapi kalau nak balik hari Jumaat, hari ni hari Ahad,
Faham? Pergi sampai hari ni. Esok kami Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Bila balik? Jumaat. Tambah satu gigi jari. Jumaat balik tak kira. Ahad pergi tak kira. Tinggal berapa? 4. Hilang nama musafir. Faham lagi? Angguk kaki kena roti telur sutih, dah ingat pula dah. Faham lagi? Dah, ingat sampai mati ya. Nampak?